Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita membaca kitab Munyatul Musalli, kita sampai muka surat 24. Yang Jawi muka surat 24. Iaitu 13 baris daripada bawah. Kita akan baca sebuah hadis yang berkaitan dengan kelebihan memelihara atau mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf." Baik. Pertama sekali, hadis ini daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Ia menceritakan bahawasanya Nabi pernah sebut kepada dia tentang solat pada suatu hari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca tadi, iaitu dalam kitab kita yang kita pegang ni, kitab Munyatul Musalli, ada beberapa perkataan yang kita akan buat pembetulan. Jadi oleh kerana itu saya ambil daripada awal kan, hadis ini kita lihat kat mana yang kita nak ubah, kita nak perbaiki. An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zakara salata. Di semua tak ada lafaz yang saya baca ni, tak ada dalam kitab kita ni. Annahu zakara salata yawman faqala lahu. Hadis daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya baginda menyebut tentang solat suatu hari, faqala lahu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia tu siapa dia? Abdullah bin Amr. Man hafaza 'alaiha, apa tuan-tuan? Yang ada kitab 'alaiha. Sedangkan dalam kitab kita ni ada salati. Betul lah, ha tu bermakna solat. Tetapi matan dia, yang ni yang betul kita rujuk kepada yang asal. Man hafaza 'alaiha, sebab tu saya tadi tak terjemah. Padahal kita lihat tadi dalam kitab Munyatul Musalli, habis perkataan yang pertama dia terjemah. Dan saya tak ikut terjemahan itu, kita baca dulu matan keseluruhan. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Kat sini semuanya adalah betul seperti dalam kitab yang kita pegang ni, kitab Munyatul Musalli, cuma beza tadilah. Ala salati, asal perkataan 'alaiha. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Yang ni tuan-tuan boleh lihat sendiri, banyak perbezaan dia. Dalam kitab Munyatul Musalli dia sebut semua 2 baris atas, nuran wala burhan wala najatan.
matan yang asai, lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun ma'a Qarun. Kita lihat kat sini bezanya dalam kitab Munyatul Musalli, dia kata ma'a fir'aun, dia tak Fir'aun dulu. Kan? Yang mana kita nak ikut? Kita ikut kepada sumber asal. Kan? Jadi yang saya baca ni sumber asal dia. Qarun dulu, baru wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Maka tuan-tuan boleh lihat, kalau tuan-tuan ada rujukan dia, boleh semak Musnad Imam Ahmad bernombor 6576. Kemudian Ibnu Hibban dalam kitab dia 1467. Kemudian Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhut Tasrib pada jilid yang kedua halaman 147, maka dia kata hadis ini adalah sahih. Dan pentahqiq kepada kitab Imam Ahmad ni, dia kata apa? Dia kata sanadnya adalah hasan. Apa? Yang mana pun sama ada yang kata hasan, yang kata sahih, kuat. Tidaklah yang kita duk sebut, kita duk tunggu kata lagi dia lemah ke dia palsu ke tak. Ini hadis yang benar. Barulah kita lihat kepada arti hadis ini. Barang siapa memeliharakan hafazah, memelihara. Tak apa, kita baca dulu, sekali kita terang apa maksud memelihara. Macam kita jaga sesuatu ke? Kan? Itu hafazah tu, memelihara. Barang siapa memeliharakan atas sembahyang adalah ia baginya nur, burhan dan kelepasan pada hari kiamat. Baik, jadi hafazah di sini maka ulama kata iaitu seorang yang menunaikan, seorang yang mendirikan solat dengan cara yang sebenar. Macam mana yang Allah Ta'ala suruh, macam mana yang Nabi buat, macam itulah yang dia solat. Itu maksud hafazah. Wadawama 'alaiha. Bukan sakat addaha, bukan sakat dia mendirikan, namun wada wa ma 'alaiha, maksud dia jaga betul-betul. Tak kira kat mana, solat dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal. Waktu dia susah, dia solat seperti waktu dia senang. Dia senang, solat dia tak ubah. Seperti mana ketika dia susah pun solatnya macam tu. Ini kata orang yang betul-betul jaga solat ni, keadaan apa pun macam tu solat dia. Keadaan dia susah, dia jaga betul-betul. Dia senang, duit banyak, macam tu juga. Sibuk, oh hari ni pula dia ada kenduri. Kenduri, solat keutamaan. Dia setengah orang ni bila dia kenduri, tak sembahyang. Bukan semua. Ada. Bila dia kata serabut, confirm dia tak sembahyang. Dia tanya dia, sembahyang tak lagi? Dia kata tak lagi. Tahu pasal lemah. Nampak kan? Gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan hafazah ni yang kita sebut ni. Keadaan apa pun, macam itulah dia. Masa muda dia, masa tua dia, masa lapang dia, masa sibuk dia, solat dia serupa tu juga. Itu maksud hafazah. Bukan senang ni nak dapat kelebihan yang hebat. Nur, burhan, najah. Bukan senang nak dapat. Bukan semudah kita kata aku dah solat dah tadi. Adakah solat kamu menepati solat Nabi? Macam ni kan tiap-tiap hari. Ni ramai hang solat macam ni, kalau hang seorang macam mana? Dia kata kalau seorang tak buat. Bukan jenis orang yang kita sebut hafazah. Maka seorang yang hafazah kepada solat dia, apa kelebihan dia? Yang pertama, nur, cahaya.
Cahaya ni mungkin Allah Ta'ala bagi kat kita satu perasaan yang kita boleh rasa cahaya itu. Cahaya ni dia adalah anugerah daripada Allah. Sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu. Kadang kita sendiri pun tak tahu. Kita sendiri pun tak tahu yang kita ada cahaya tu. Rasa biasa je, rasa biasa. Tapi ada orang kata, aku tengok hang lah ni lain. Ada cahaya kat muka hang. Kita biasa je, kan? Dia begitu. Dan ada yang Allah Ta'ala tunjuk benak-benak cahaya keluar daripada muka dia. Kan? Bercahaya. Tak ada apa. Bagi dia, gelap tak ada masalah. Pasal apa? Pasal cahaya tu duk ada. Ada dalam kisah-kisah hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh ni macam-macam. Ya. Maka cahaya ini kalau tak dapat di dunia, sudah tentu ketika saat dia duduk dalam alam barzakh, dia akan dapat. Tapi sifat solat dia hafazah lah. Ya. Sehingga waktu dia sakit pun, dia tak tinggal solat. Kalau macam tu keadaan dia, apabila dia meninggal sahaja, selain daripada kubur dia lapang, kubur dia akan cerah. Nur tu tadi. Sehingga di padang mahsyar tak ada masalah apa, sehingga dia dipelawa masuk ke dalam syurga Allah. Ini kelebihan orang yang hafazah kepada solat dia. Sebab apa? Sebab kita berada di dunia yang Allah Ta'ala sentiasa uji kita. Ada orang yang betul-betul dia hafazah kepada solat dia. Tapi kita lihat macam mana dia susah. Gelap rumah dia. Tak cerah-cerah. Susah pula. Ibarat orang kata dah jatuh di timpa tangga. Pas susah demi susah. Susah demi susah. Bukan sakat dia seorang susah, sampai isteri dia pun sakit. Sampai kepada anak dia, dia pun sakit. Kita lihat meninggal pun dalam keadaan kesusahan, tapi dia orang yang hafazah kepada solat. Allah uji dia, Allah uji orang lain. Orang yang lemah iman ni, dia kata apa nak semayang. Rajin macam kawan ni pun tengok susah. Dunia ni tempat ujian. Tapi bila Allah Ta'ala janji, Allah tak mungkir. Bila Nabi kata dalam hadis yang sahih ni, dia akan dapat nur, mesti dia akan dapat nur. Bila dapat nur, aku tengok dia susah lagi susah. Allah nak uji ketika hidup. Setengah Allah Ta'ala bagi ketika hayat dia. Ketika masih hidup, dia dapat. Dia rasa orang lain nampak. Tapi setengah daripada hamba Allah Ta'ala, tapi dia orang yang hafazah kepada solat ni, dia tak putus asa. Dia sangka baik kepada Allah. Tenang. Orang lain yang serabut. Dan tak dapat kat dunia, dia akan dapat dalam barzakh dia, dalam kubur dia, sampai kepada padang mahsyar, selamat dia masuk ke dalam syurga. Itu janjian Allah Ta'ala. Yang kita dah sebut dah dulu, orang yang tak solat, Allah Ta'ala tak bagi apa janji kepada dia. Tapi sebaliknya, orang yang jaga solat, apa yang Allah Ta'ala nak bagi, dia akan dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, burhan. Burhan, yakni petunjuk. Ni Syeduk Fatani, dia sebut di sini, burhan, yakni petunjuk. Petunjuk atau satu lagi hujah ke atas diri dia. Ni solat ni. Hujah macam mana ni? Tak ada masalah apa. Nanti solat ni lah akan tolong dia, akan bantu dia ketika mana dia susah. Ketika dia duduk kat dunia dia susah, solat akan tolong dia. Dia kata, boleh tak bagi kat saya sikit masa saya minta untuk saya nak dirikan solat 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Lepas tu kalau nak bunuh. Ni ada satu kisah dulu.
Penyamun main duk lengkong dia, nak bunuh dia. Dia kata, apa siapa nak bunuh? Dia kata, kami memang perompak. Oh, kalau nak rompak, nak ambil. Berapa nak bunuh? Memang kami akan bunuh. Sama ada barang ke, tak ada barang ke, memang kerja kami membunuh juga. Dia kata, apa tunggu sat? Dia solat 2 rakaat. Tengah-tengah dia sembahyang itu, bunyi kuda berlari. Kedebuk-kedebuk ke arah dia. Ke arah dia. Lepas tu dengar pula, tung-tang apa semua ni. Siapa mai, siapa bergaduh. Dia solat. Habis dia bagi salam. Ni pompak-pompak tadi yang ugut bunuh dia. Habis. Semua mati. Semua mati. Ni lawangan siapa? Tak ada siapa. Terguling semua darah. Allah Ta'ala hantar. Tentera dia musnahkan orang-orang yang jahat. Berkat solat. Maka sini juga makna dia hujjah. Selain daripada dia akan bantu meringankan kesusahan dan sebagainya. Yang bantu dia dalam kubur dia kat dunia setengah-setengah Allah Ta'ala bagi nikmat itu. Burhan. Dan kelepasan wa najatan yaumal qiyamah, kelepasan pada hari kiamat. Kat sana nanti tak ada masalah, jangan duk susah. Kita sebut macam-macam sesaan dalam kubur. Bermula akhirat apabila mati kita. Duk dalam kubur antaranya syuja'ul aqra. Ulang yang cukup dahsyat. Dia sengat sampai hari kiamat. Dan satu lagi tenin 99 ulang besar. Tapi dalam kamus dia kata tinin adalah naga. Adalah naga. Menyembur dia ke arah orang itu. Sehingga pada hari kiamat. Dah 99 ekor. Setiap sekor tu 7 kepala. Hadis itu sahih. Kat mana ni? Neraka mana? Tak. Masih berada dalam kubur. Sesaan kubur jangan kata sikit-sikit tak terang mana kat sana dahsyat. Betul. Kat akhirat tu dekat neraka memang dahsyat. Tapi di kubur itu bukan kata ringan. Bukan kata ringan. Dahsyat sana lagi dahsyat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bila kita lihat kat sini saja betapa hebatnya kelebihan orang yang hafazah kepada solat dia. Apa maksud hafazah tadi? Mendirikan solat sebagaimana yang Nabi dirikan. Ngajilah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu hendaklah solat macam aku solat. Macam mana? Ngaji lah. Pengajian, kuliah, solat sebagainya tak mau. Tak payah hal benda mudah je. Kecil-kecil kita dah semayang. Apa duk mengaji sangat? Baklin tak apa. Dia tanya ni, malam ni ada kuliah apa? Kuliah solat. Oh, kuliah solat. Okay. Dia boleh menilau kat pasal malam lagi. Dia tak apa, aku ingat malam ni akidah. Akidah penting. Siapa kata tak penting? Solat. Oh, aku ingat tafsir, solat. Oh, aku ingat hadis. Nampak. Tak apa minat kepada solat. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhan. Ini yang Syekh Fatani sebut semua ada alif. Nuran wa burhanan wa najatan. Lafaz sebenar yang kita dah baca tadi. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Tadi yang kelebihan orang yang hafazah kepada solat dia, bukan sahaja dia dirikan solat sebagaimana yang Nabi dirikan, bukan sahaja itu, bahkan dawamah, mudawamah, sentiasa begitulah walaupun dalam keadaan dia sakit, solat dia tak tinggal. Tapi orang yang sifatnya hafazah kepada solat, dia mengaji subuh-subuh.
Sehingga bagaimana solat ketika sakit, dia standby dah. Pasal dia faham hidup di dunia ini ada kala sihat, ada kala sakit. Dia buka mata, dia tengok sekeliling, dia tengok diri dia, ada juga waktu dia sakit. Tapi kalau ketika sakit, macam mana nak solat? Dia belajar, dia mengaji, tak tahu, dia tanya lagi, tak cukup dia mengaji di sini, dia tak faham lagi, dia tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya tak apa jelas orang yang mengaji sungguh macam tu. Orang yang tak mengaji sungguh ni tahu lah macam mana keadaan dia. Sebaliknya, orang yang tidak hafazah kepada solat dia, cahaya tak ada, hujah apa kepada dia tak ada. Bahkan solat itu akan laknat dia. Dia solat tapi tak ada ilmu, semayang kan laknat dia balik. Jangan duk kata bila kita baca Quran boleh pahala. Quran boleh laknat si pembaca itu juga. Dia kata jangan mencuri, ada ayat jangan mencuri, tapi dia mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Sedap bacaan dia, sedap. Dia punya taranum dia, tajwid dia kemas, tapi suka mencuri. Ayat tu laknat dia balik. Oh, jangan berzina. Penzina perempuan, penzina lelaki. Sabit kesalahan itu ini. Az-zaniyatu waz-zani. Dia baca ayat tu, tapi dia berzina. Ayat tu laknat dia balik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, maka orang yang tidak solat sebagaimana yang disuruh Nabi, maka tiada cahaya bagi dia, tiada burhan. Akhirat nanti jangan harap dia akan terlepas daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Bahkan apa yang Nabi tambah lagi kat ujung, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak hafazah kepada solat dia, maka apa maksud wa kana yaumal qiyamati? Maka ulama kata mahsyuran. Nanti di akhirat besok dia akan dimahsyarkan, dihimpunkan sekali dengan Qarun. Qarun ni siapa? Qarun orang kaya, yang menentang hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh keluar zakat, dia lawan, dia tak mau. Qarun, orang kaya pada zaman Nabi Musa. Kaya dia sampai kita jumpa kat mana pun dia punya. Korek-korek belakang rumah nak tanam ubi, buat batah, jumpa sejarah harta. Qarun juga, nama dia juga. Kalau kat Sungai Duri. Ada orang belah no Afrika no, kat mana pun. Kau nama dia juga. Kaya sungguh, harta karun. Tapi mungkin bahasa kita kot, kita kata harta karun, kan? Lain negara ni, lain bahasa dia sebut. Tapi kita itulah masyhur. Jumpa-jumpa dia punya, kan? Harta karun. Kaya dia sungguh-sungguh. Tapi akhirnya dia dengan kekayaan dia habis semua tenggelam. Nak bangga apa? Maka orang yang tak jaga solat dia, inilah teman-teman akhirat dia. Wa mahbusan, ni ulama kata wa yaumal qiyamati, wa kana yaumal qiyamati, ke akhirat besok ni, selain daripada dia akan dihimpun bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman. Haman ni siapa? Fir'aun. Fir'aun. Kau tak kenal Fir'aun? Kau angkat Nabi Musa. Kau angkat Nabi Musa. Isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun ni belah Nabi Musa. Daripada kecil belah, membesar. Nabi Musa membesar di rumah Fir'aun. Kisahnya masyhur. Akhirnya habis. Lingkup kerajaan dengan dia pun mati lemah kat laut. Haman menteri kepada Fir'aun. Haman. Qarun,
Fir'aun, Haman, tiga-tiga ni zaman Nabi Musa. Kan? Wa Ubay bin Khalaf ni zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Seorang yang mati di tangan Nabi. Ni Ubay bin Khalaf ni. Dalam sejarah Nabi, Nabi tak pernah bunuh orang kecuali dia. Nabi ni. Umur Nabi semua berapa? Daripada tidak menjadi sebagai Rasul lagi, 40, 23, 63. 63 tahun umur Nabi, seorang pun Nabi tak pernah bunuh. Walaupun berapa kali Nabi masuk dalam perang. Masuk, kan kata Nabi duduk kat rumah dia, masuk. Tapi tidak ada rekod yang Nabi bunuh siapa-siapa. Melainkan seorang. Ni dia. Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang tidak memelihara solat dia, tidak menunaikan seperti yang sepatutnya, tidak mendirikan kefarduan solat, dia tidak istiqamah. Bahkan dia cuai, dia abai, buat remeh-temeh. Rasa dia nak semayang, dia semayang. Kalau tidak, dia tak. Biasa buat kerin macam tu saja. Kan? Apa nak tegur, apa tegur. Apa nak kata, apa nak kutuk, sila. Aku. Hampa. Kan? Orang macam ni tengoklah akhirat besok. Kan? Akan dihimpun sekali dengan penjenayah yang cukup dahsyat. Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi